Jawab. Bersama saya malam ini ada Datuk Seri Zahid Hamidi, Menteri Dalam Negeri. Dan kali ini dalam segmen yang terakhir, kita beralih selera, kita bercerita sikit tentang politik. Datuk Seri ni orang politik dah lama. Boleh Datuk Seri ceritakan sikit sejarah pembabitan dalam UMNO ni, dulu sampai sekarang lah. Dalam UMNO secara resminya saya menjadi ahli biasa pada tahun 1982. Tetapi secara efektifnya mulai 1 hari bulan Oktober 1987 apabila Datuk Seri Najib sebagai Menteri Belia dan Sukan ketika itu telah melantik saya sebagai setiausaha politik beliau yang pertama selepas beliau kembali ke federal setelah berkhidmat sebagai Menteri Besar Pahang satu ketika dahulu. Dan mulai daripada itu saya tidak pernah menoleh ke belakang. Saya terus bersama-sama dengan Datuk Seri Najib di dalam pergerakan pemuda UMNO. Saya pernah menjadi Ketua Pemuda UMNO Bagan Datuk mulai tahun 1982 dan saya menjadi Naib Ketua Pemuda UMNO Negeri Perak, pernah menjadi Ketua Pemuda Negeri Perak dan pernah menjadi Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia di bawah Datuk Seri Najib dan Tan Sri Rahim Tabicik dan pernah menjadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia pada tahun 1996 hinggalah apabila saya ditahan di bawah ISA pada tahun 1998 dan saya meletakkan jawatan. Oh, jadi lepas tu kembali aktif lah. Selepas itu saya kembali aktif apabila saya dipilih sebagai Ahli Majlis Tertinggi pada tahun 2000 berada dalam kedudukan nombor 4 ketika itu. Datuk Seri sekarang akan berhadapan dengan pemilihan. Kalau tak silap saya 19 hari bulan Oktober ahli UMNO akan memilih siapa agaknya akan menjadi naib presiden. Bagaimana Datuk Seri melihat peluang tu dalam pertandingan ni? Pertamanya saya mendambakan agar ahli-ahli UMNO sekurang-kurangnya seramai 148,500 yang menjadi perwakilan yang akan mengundi kepimpinan atasan supaya mencari pemimpin-pemimpin yang terbaik di kalangan yang baik-baik. Saya harap apa yang telah saya lakukan sama ada di dalam kerajaan atau di dalam parti dinilai dengan sebaik-baiknya oleh mereka dan kalau mereka masih mempunyai kepercayaan pada saya, pilihlah saya semula. Tetapi andainya apa yang saya lakukan masih belum memuaskan hati mereka, mungkin mereka boleh memilih tokoh-tokoh yang lain. Tetapi saya yakin apa yang telah saya lakukan tidak adil untuk saya menilai apa yang telah saya lakukan. Tentu pertanggungjawaban ini saya memikirkan memegang pada prinsip wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Artinya dan berbuat baiklah kepada manusia. Artinya pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai kumpulan masyarakat sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Pegangan inilah yang telah saya lakukan dan saya menyerahkan diri saya semula pada 19 Oktober ini untuk ahli-ahli dan perwakilan UMNO ini meletakkan saya sebagai memberikan kesinambungan ke dalam kepimpinan yang ketiga Parti UMNO yang menjadi tulang belakang kepada kerajaan pemerintah sekarang. Datuk Seri, saya nak tanya, dalam setiap kali ada pertandingan dalam parti lah, saya nak tanya hari ini, apakah ada lagi semangat kekeluargaan apabila bertanding tu? Apakah tidak ada lagi cocok-mencocok, sabotaj dan sebagainya? Bolehkah kita kata semangat kekeluargaan itu masih mantap, masih boleh dipergunakan, masih wujud dalam UMNO? Saya tidak melihat masalah ini menjadi masalah besar kepada hanya UMNO. Ianya berlaku juga pada parti-parti politik yang lain. Umpamanya DAP baru sahaja menyelesaikan pemilihannya hari Ahad yang lalu. Apabila CEC ataupun Central Executive Committee dipilih semula setelah ROS mengarahkan mereka berbuat demikian. Dan di dalam bulan November nanti PAS akan mengadakan pemilihan peringkat atasan
Dan mungkin dalam bulan Mac tahun hadapan PKR juga akan mengadakan pemilihan partinya. Sebagai orang yang berada di KDN, tentu saya memperolehi maklumat bahawa apa yang dilakukan oleh mereka itu tidak lebih baik daripada apa yang berlaku dalam UMNO. Artinya, oleh kerana ianya merupakan satu aktiviti politik, berada di dalam organisasi politik, tentu tidak adil kalau saya mengatakan bahawa hanya ada satu atau dua parti politik yang memang terdiri daripada para malaikat politik yang tidak melakukan sebarang kesalahan. Datuk Seri bila sebut malaikat tu saya pun rasa tersedak sikit lah. Saya nak tanya juga Datuk Seri. Dalam UMNO ni kadang-kadang kita dengar cerita, oh payah nak masuk UMNO ni sekarang. Selalu disekat, kadang borang hilang. Dan jadi saya nak tengok kadang-kadang bahagian orang yang profesional nak masuk pun susah Datuk Seri. Apakah ini tak boleh dihabiskan sekali ke? Saya salah seorang yang menganggotai Biro Politik dan Jawatankuasa Pengurusan UMNO Malaysia. Apa yang telah kami lakukan, jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin telah memutuskan dan dibentangkan ke Majlis Tinggi bahawa semua orang Melayu yang berkelayakan untuk menjadi mana-mana ahli pertubuhan, terutamanya yang memohon untuk jadi ahli UMNO, boleh memohon terus Kepada ke ibu pejabat. Dan itulah sebabnya suatu ketika ada cawangan Dataran Merdeka yang dianggotai lebih daripada 10,000 ahli. Ini adalah bagi menangani permasalahan yang kononnya cawangan-cawangan atau bahagian tidak menerima kehadiran mereka. Sebaliknya, UMNO lebih inklusif dan terbuka, dan orang Melayu yang ingin berkhidmat, apatah lagi berjuang dalam UMNO, boleh berbuat demikian, terus menghantar borang permohonan mereka ke ibu pejabat. Tadi Datuk Seri sebut bahawa UMNO itu adalah tonggak kepada pemerintahan negara kita, pada kerajaan dan sebagainya. Dan salah satu perkara pokok dalam UMNO inilah memperjuangkan agenda Melayu. Cuba Datuk Seri sekarang ini nak menjadi seorang calon, ceritakan apakah wadah yang akan dibawa dalam usaha memperjuangkan agenda Melayu ini. Saya memberikan tanggapan bahawa UMNO bukan hanya sebuah parti politik Melayu. Ianya adalah merupakan sebuah institusi sosial Melayu di mana terdapat beberapa elemen kepentingan Melayu diberikan garis bawah yang jelas. Saya melihat paksinya berdasarkan kepada 4 tonggak yang termaktub di dalam perlembagaan Malaysia. Pertama sekali ialah kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Yang kedua ialah kedudukan Raja-Raja Melayu. Yang ketiga adalah kedudukan hak istimewa orang-orang Melayu. Dan keempatnya ialah kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini harus dilihat sebagai tonggak utama. Dan tidak boleh ada kompromi. Jika siapa-siapa mengambil alih jawatan kepimpinan UMNO atau mana-mana pemegang jawatan dalam UMNO harus akur kepada apa yang termaktub dalam perlembagaan ini. Oleh sebab itu, roh yang harus diberikan nafas di dalam perjuangan UMNO mesti memperkekalkan keempat-empat elemen itu. Di samping itu, jika ada aspek-aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan hal-hal yang berkaitan dengan orang Melayu, jangan ada kompromi. Walaupun kita tahu bahawa apa yang saya katakan ini seolah-olah saya ini adalah ultra Malay ataupun ultra Melayu. Asalkan kita tidak mengambil hak orang lain atau menguangkan kek ekonomi orang lain, saya fikir orang lain tidak boleh mempertikaikan hak kita yang termaktub di dalam perlembagaan itu. Begitu juga dalam memperjuangkan soal-soal pendidikan. Pada hemat saya, jika hak yang pada orang Melayu itu mengikut statistiknya adalah 68% daripada seluruh penduduk Malaysia, termasuk Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Tentunya kita tahu bahawa kita tidak pernah mengganggu atau menggugat hak orang lain. Dan inilah yang ingin
saya perkekalkan, dan saya harap rakan-rakan saya yang akan terpilih sebagai naib presiden harus memahami ini sebagai ruh perjuangan UMNO yang utama. Datuk Seri, bila Datuk Seri Najib membentangkan pelan baru untuk Bumiputera di UiTM, dan hari ini kita kadang-kadang dengar suara-suara yang mengkritik bahawa ini adalah satu dasar yang berat sebelah. Jadi Datuk Seri melihat itu, ataupun kalau nak menjawab tomahan itu ataupun cakap-cakap macam itu, macam mana Datuk Seri nak jawab? Tok Mat, saya ingin membetulkan persepsi yang salah ini. Adakah kerana kita memperjuangkan hak kita sebagai orang Melayu, kita dianggap sebagai resis? Adakah kita berkauman? Atau adakah kalau kita bercakap mengenai agenda Melayu, kita mengenepikan hak orang lain? Perlembagaan saya sebutkan tadi, hak istimewa orang Melayu. Ternyata dalam perlembagaan, kita tidak minta lebih daripada apa yang sepatutnya kita dapat. Dan kita tidak mengambil hak orang lain. Apabila pemerkasaan kepada pengembalian kuasa dan hak orang Melayu dibuat, jangan ada suara-suara sumbang yang mempertikaikan kejujuran dan keikhlasan Perdana Menteri dalam perkara ini. Saya menganggotai Majlis Tindakan Agenda Bumiputera yang teraju menjadi tulang belakangnya. Dan saya tahu apa yang diperbincangkan itu adalah merupakan usaha yang dilakukan oleh kerajaan melalui resolusi yang dibuat oleh bahagian-bahagian UMNO yang dibawa ke Perhimpunan Agung untuk menterjemahkan tentang kekurangan, kepincangan dan sebarang ketirisan yang selama ini berlaku untuk memperkasakan kedudukan orang Melayu. Dan tidak lebih daripada itu. Oleh yang demikian, kita harus mengakui hakikat bahawa kerajaan Putrajaya sekarang ini, tanpa dokongan orang Melayu, kerajaan Putrajaya bukan kita punya. Salahkah kita membayar kembali hutang pada orang Melayu yang meletakkan kerajaan Putrajaya ini dalam tahap yang sekarang ini? Saya fikir tanggungjawab kita membayar hutang atas sokongan orang Melayu ini yang Putrajaya ini masih lagi di bawah tulang belakang UMNO. Datuk Seri, dalam hal ini, kalau saya tanya dengan spesifik dan konkret, di Kementerian Dalam Negeri, macam mana agenda untuk memperkasakan agenda Melayu itu nak dilaksanakan di kementerian? Saya fikir yang pertama, kita harus berlaku adil kepada semua bangsa. Di dalam perkara ini, saya mempunyai garis pemisah di antara kerja-kerja secara formal atau resmi sebagai menteri dan kedudukan saya dengan orang yang sama sebagai naib presiden. Di kementerian ada agenda untuk memperkasakan penyertaan Bumiputera di dalam pembahagian kontrak. Dan itu kita lakukan mengikut garis panduan yang biasa di mana penyertaan syarikat-syarikat Bumiputera. Begitu juga di dalam pemerkasaan dari segi pengambilan pegawai dan anggota polis. Kita bukan hanya memperkasakan Melayu, tetapi kita yakin bangsa lain, keturunan lain juga berhak untuk menjadi anggota polis dan pegawai polis. Begitu juga kalau mereka menyertai jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam di semua agensi KDN. Oleh demikian, bagi saya, garis panduan itu jelas. Jelas kerana ianya terdapat di dalam SOP yang telah ditentukan oleh Khazanah Nasional ataupun Kementerian Kewangan ataupun EPU, Economic Planning Unit, unit penerasan ekonomi, dan garis panduan yang telah ditentukan oleh MTAB tadi. Jadi saya ikuti apa yang telah didasarkan dan tidak lebih daripada apa yang telah ditentukan oleh dasar-dasar berkenaan. Datuk Seri, dalam UMNO sekarang kata-kata kita dengar orang cakap yang UMNO ni perlu diremajakan. Mungkin Datuk Seri boleh bagi sikit huraian apa sebenarnya dimaksudkan diremajakan itu? Apakah ini berarti nak ahli-ahli baru yang muda ke atau macam mana? Peremajaan UMNO tidak tertakluk kepada umur pemimpin yang mengambil alih atau pemimpin muda yang mahu masuk. Ini adalah relatif dan cukup subjektif. Peremajaan UMNO boleh dilakukan dari segi manhaj, metodologi atau pendekatan. Datuk Seri Najib, biarpun umur beliau dengan saya sama,
Malah saya 6 bulan lebih tua daripada Datuk Seri Najib. Tetapi langkah-langkah yang beliau lakukan itu adalah langkah meremajakan UMNO umpamanya. Dengan mendekati rakan-rakan media sosial. Ya. Apabila beliau melakukan lawatan ke ibu pejabat Google, ke Twitter, ke Facebook, siapakah mereka yang menggunakan semua kemudahan ini? Bukankah ini golongan muda? Pendekatan-pendekatan yang lain dari segi memberikan peluang kepada pemimpin-pemimpin muda sebagai wakil rakyat, sebagai pemegang-pemegang jawatan utama di dalam JLC yang mewakili orang Melayu keseluruhannya, adakah itu bukan satu usaha peremajaan? Pendekatan-pendekatan di dalam pentadbiran dan pengurusan UMNO ianya disesuaikan dengan kehendak kumpulan sasaran kumpulan muda. Tidak semestinya kalau seseorang itu berumur bawah 50 tahun baru UMNO itu diremajakan. Tak betul. Tetapi dari segi adanya masih lama. Ataupun menggunakan nasihat orang lama untuk melaksanakan seolah-olah yang lama itu masih relevan sekarang. Itu tidak remaja namanya. Oleh sebab itu umur bukan menjadi ukuran utama untuk menentukan remaja atau tidaknya UMNO itu. Soalan last lah, Tok Sri. Kita pun dah nak habis dah ni. Dalam masyarakat Melayu hari ini, mahu melihat setidak-tidaknya ada sedikit persefahaman antara orang-orang dalam parti UMNO dengan orang-orang dalam parti PAS. Bila kita tengok mantan Menteri Besar Kedah meninggal, kita tengok ramai orang pergi, termasuklah orang-orang UMNO. Tak bolehkah ini dijadikan batu loncatan untuk persefahaman yang lebih baik di peringkat yang lebih tinggi umpamanya ataupun lebih luas? Saya amat positif. Tidak mustahil apa yang pernah dilakukan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak untuk dilakukan semula oleh Yang Berhormat Datuk Seri Najib, anak dia kepada beliau. Saya orang yang pertama yang akan bersetuju jika integrasi ini dapat dilakukan. Bukan semestinya mewujudkan kerajaan campuran, tetapi sekurang-kurangnya agenda dan idea serta terjemahan semua agenda Islam dan Melayu harus dijalankan. Bukan sekadar dengan parti PAS, tetapi lain-lain parti atau NGO yang selama ini anti-establishment untuk bersama-sama dengan kita. Dan saya akan menggadaikan nyawa politik saya demi kepentingan Islam dan orang Melayu pada keseluruhannya, insya-Allah. Datuk Seri, kita sudah sampai ke penghujung rancangan soal jawab malam ini. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi datang ke studio. Jadi kita akhiri dengan salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan hingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.